Yang menciptakan kehidupan, siapa dia? Allah. Yang menciptakan kematian, siapa dia? Allah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan khalaqal maut, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Jadi di dalam ayat ini Allah SWT nak melihat pada manusia ahsan amalan. Ahsan maksudnya amalan yang terbaik yang Allah suka, yang Allah Ta'ala nak tengok. Tidak disebut aksar, amalan yang banyak, tapi Allah Ta'ala tengok ahsan, yang terbaik. Allah Akbar. Dan kita tak tahu dalam apa sahaja amalan dan perlakuan kita tak tahu mana satu amalan yang Allah Ta'ala suka. Begitu juga kita pun tak tahu mana satu dosa yang menyebabkan Allah SWT murka dengan kita tak tahu. Ataupun mana satu perbuatan yang mana kita rasakan biasa-biasa je, tetapi di sisi Allah itu mengundang kemurkaan Allah SWT. Kita tak tahu. Kerana itu kita perlu sentiasa kembali kepada Allah, kembali dan bertaubat kepada Allah. Dan jangan kita merasa kita ni selamat daripada azab Allah, kerana tidak ada jaminan kepada sesiapa pun untuk selamat. Iman, akhirat, tidak ada jaminan. Di dunia ni, siapa sahaja Allah Ta'ala hidup dekat dunia ni, Allah jaminlah rezeki. Cuma banyak sikit tu je beza dia. Yang turun sekali mayyasya wa yaqdirullah. Siapa Allah Ta'ala nak lapangkan rezeki, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami berikan bahagian masing-masing. Kami bahagikan bahagian-bahagian masing-masing ada untuk kehidupan dunia. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan, semua akan dapat apa yang Allah tetapkan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, Allah tetap bahagian masing-masing. Tapi keselamatan daripada azab kubur, keselamatan daripada kehidupan selepas mati, keselamatan daripada azab Allah, ini tidak ada jaminan. Inilah perkara yang mana kita semua perlu memikirkan hari-hari, bermuhasabah hari-hari. Atas perkara inilah para sahabat mereka bermuhasabah hari-hari. Apabila mereka lalai, mereka mengatakan, adakah aku telah menjadi munafik? Sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu duduk di dalam majlis Nabi, mendengar cerita-cerita akhirat, sehingga timbulnya kegerunan kepada Allah, takut kepada
kehidupan akhirat. Balik ke rumah, main dengan anak, bergurau dengan isteri, lupa sekejap. Kemudian tersentak, adakah aku telah menjadi munafik? Hanzalah telah munafik. Kenapa? Kerana inilah masalah kita dan masalah umat pada hari ini yang sebenarnya. Masalah umat pada hari ini sebenarnya bukanlah tak ada makan, tak ada minum, ekonomi lemah, apa semua, tidak. Masalah hari ini bagaimana seluruh umat taat perintah Allah dan kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mana yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang mana tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak. Dekat dunia manusia boleh berbangga-bangga, aku ada ramai anak, aku ada harta, aku ada itu, aku ada ini. Di dunia ini manusia boleh berbangga-bangga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, yaitu hati yang sejahtera, hati yang penuh ketakutan kepada Allah, hati yang penuh dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat amalan manusia pada hari ini, kalau kita lihat berapa ramai orang yang tak datang ke masjid lagi, berapa ramai orang yang masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berapa ramai lagi manusia yang tidak mengindahkan perintah Allah dan masih lagi melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah puncanya? Apakah masalah sebenarnya? Jadi punca dan masalah sebenarnya ialah berpunca daripada hati. Di dalam hadis dijelaskan, ala inna fil jasad la mudghah, janganlah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu la mudghah, ada seketul daging. Idza saluhat salaha jasadu kulluh wa in fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Satu jantung, hati yang mana jika elok dia, insya-Allah seluruhnya elok. Jika rosak dia, maka seluruhnya rosak. Jadi Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita perlu baiki hati kita, baiki keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bawa manusia kepada Allah, dan selalulah kita menyebutkan tentang tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda kekuasaan, bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan lazimilah duduk di dalam majlis zikrullah, majlis memperingati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana majlis yang kita datang pada malam ini, insya-Allah, majlis yang akan meningkatkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga banyak memperingati kepada kematian dan membaca Al-Quran. Kerana masalah sebenarnya adalah daripada hati. Masalah sebenar daripada hati.
Di dalam satu hadis dijelaskan, inna hadhihi al-qulub tasda'u kama yasda'u al-hadid idza asabahu al-ma. Qila ya Rasulullah, wa ma jilaluha? Qala kasratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Sesungguhnya hati-hati manusia akan berkarat seperti mana besi yang dirosakkan oleh air. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara untuk menyinarkan, menggilapnya, menyinarkannya kembali, nak pulihkan besi yang rosak kembali? Maka sabda Nabi SAW, banyakkan ingatkan kepada kematian dan membaca Al-Quran. Banyakkan ingat kepada kematian dan juga membaca Al-Quran. Jadi ada beberapa cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Antaranya kita banyakkan membaca Al-Quran, sama ada faham ataupun tak faham. Banyak ingatkan kematian dan melakukan zikir qaf, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati. Pada hari ini ilmu tasawuf membersihkan hati ini sangat penting. Sebab apa? Hati ini masalah kepada semua masalah manusia yang kembali kepada hati. Apa-apa sahaja perlakuan yang kita buat, ia memberi kesan kepada hati. Telinga kita mendengar perkara-perkara yang tak baik, ia memberi kesan kepada hati. Mata kita melihat dosa dan maksiat, ia memberi kesan kepada hati. Lidah kita memperkatakan sesuatu yang tidak baik, ia memberi kesan kepada hati. Orang Islam ni, Rasulullah SAW jelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakun khairan aw liyasmut, hendaklah cakap yang baik-baik ataupun diam. Kadang-kadang diam pun lebih baik daripada bercakap. Kenapa tuan-tuan? Apabila kita bercakap, kadang-kadang lidah ini dia tidak bertulang. Kita mengucapkan perkataan yang menyebabkan kita menyesal. Kita mengucapkan perkataan menyebabkan kita menyakiti hati saudara kita. Kita terlepas cakap, kita mengumpat, terumpat orang, kita terfitnah orang. Ini semua masalah. Kan? Di dalam hadis jelaskan, man yatmanni ma baina lahyai wa ma baina fakhidai atmannahul jannah. Siapa yang memberi jaminan untuk aku di antara dua rahangnya, yaitu tidak. Adakah setiap ucapan itu? Ada di kalangan sahabat Nabi, apa sahaja yang diucap daripada dia bangun sampai dia tidur, dia bawa pen yang ketat. Apa dia cakap semua dia tulis. Punyalah berhati-hati. Sebelum tidur baca dulu, muhasabah. Siapa memberi jaminan kepada aku nak jaga aku ni daripada dosa? Ma baina lahyah, di antara dua rahang, iaitu lidah. Atau dan juga memberi jaminan untuk jaga ma baina fakhidai, untuk menjaga di antara dua paha, iaitu kemaluan. Uqmallahu jannah, maka aku jamin syurga untukmu.
Tapi yang dua ni paling susah nak jaga, kan? Tapi Rasulullah beritahu nak dapat jaminan syurga, kenapa? Kerana wahal yakun nas illa ala mana hasaidu manakhiri al-sinatihim. Manusia ni banyak ditelangkupkan, dimasukkan dalam neraka melainkan hasil tuaian yang dibuat oleh lidah-lidah mereka. Orang masuk neraka ni, Nabi SAW beritahu, ditelangkupkan masuk neraka dekat hari akhirat kelak. Macam mana orang ahli neraka ni dicapak masuk neraka, dia tidak dialu-alukan, direnggut ubun-ubunnya, ditarik belakangnya. Kenapa? Dia tengok neraka pun dia tak mau masuk, degil tak mau masuk. Kenapa nak masuk? Jadi kena paksa masuk. Nak paksa tu macam mana? Malaikat pegang belakang dia, pegang bubur dia daripada belakang, angkat, capak. Ala manakhirihim. Dalam hadis ini tahu, masuk neraka ni dalam keadaan telangkup. Muka dan hidung dia jatuh dulu, telangkup. Muka dan hidung dia jatuh dulu, telangkup. Tak ada orang masuk neraka jalan baik dia ada kata kita masuk syurga masuk tu. Masuk neraka tak, kena lempar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, penting jaga lidah, jaga hati, jaga kemaluan, semua jaga, kan? Jika sekiranya kita sudah melakukan dosa, melanggar perintah Allah, maka kita semua kena sentiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat suka hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah kita muhasabah balik diri kita, kan? Jadi bagaimana kita nak mendapatkan islah, mendapatkan islah. Islah ini maksudnya, islah ni kita nak memperbaiki diri. Islah yang pertama, nak mendatangkan islah, kita kena baiki keyakinan kita kepada Allah, iman dan keyakinan kita kepada Allah. Selalu merenung dan memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala ajar cara kita nak ingat Allah dan berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka-mereka yang mana yazkuruna Allah, mengingati Allah qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakur tentang kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, penciptaan langit dan bumi, kejadian malam dan siang. Lalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, Kau tidak menciptakannya dengan sia-sia. Tak ada. Maha suci Kau, selamatkanlah kami daripada api. Keyakinan kita kepada Allah, Allah akan datang keyakinan. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah akidah, mengenal Allah. Yang pertama sekali, akidah, mengenal Allah.
Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan kehidupan, yang memberikan kematian, yang memberi kita bernafas dalam tubuh badan kita? Kadang-kadang apa yang berlaku tubuh badan kita pun kita tak sedar, kita tak tahu. Jangan yang lain-lain yang dalam badan kita kita tahu. Satu hari berapa kali jantung kita berdegup, kita pun tak mampu nak kira. Allah tahu tak? Allah tahu. Satu hari berapa banyak nafas kita sedut, udara kita sedut, kita kira tak? Kita tak mampu nak kira, tapi Allah tahu berapa kali. Kan? Satu hari berapa langkah kita bergerak, kita pun tak tahu. Anggaran-anggaran tu ada, tapi yang tepatnya kita tak tahu. Allah tahu. Diri kita sendiri pun kita tak tahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah mengatakan pada diri kamu, afala tubsirun. Apakah kamu tidak lihat diri kamu sendiri? Bagaimananya Allah Ta'ala ciptakan kamu, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Jadi inilah perkara yang mana kita kena bawa kepada keyakinan kepada Allah. Bila adanya keyakinan ini, maka kita akan yakin dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah dia kalimah yang mana disebutkan sebagai Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Apakah kamu tidak melihat? Alam tara kaifa daraballahu, Allah membuat satu perumpamaan, satu kalimah, mathalan kalimatan thayyibatan, kalimah thayyibah, kalimatan thayyibatan sabitun wa farquha fis sama. Satu kalimah yang sabit dalam jiwa, dalam diri setiap orang beriman, dan cabangnya menjulang ke langit. Kerana setiap kalimah yang diucapkan ini, dia akan sampai ke langit. Kalimah thayyibah, La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu, telah menjadikan bagi orang-orang beriman akan kalimah yang sabit di dalam hati orang beriman atas kalimah ini. Kalimah ini dia perlu bersatu atas hati orang beriman. Ini asas iman. Apabila kita meyakini La ilaha illallah, maka kita akan mentaati seluruh perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau kita terlanjur, maka kita akan kembali kepada Allah dan bertaubat. Apabila kita meyakini Muhammadur Rasulullah, maka kita akan berusaha mengikuti jejak langkah dan perjuangan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Dan qaul as-sabit, kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-qaul thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, kalimah yang sabit dalam jiwa dan hati orang beriman di dunia dan di akhirat. Daripada ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang beriman kepada Allah, Allah SWT akan jadikan kalimah yang sabit dunia dan akhirat apabila
dalam kehidupan dunia setiap amalannya akan berpaksikan kepada kalimah ini. Allah menjadikan apa sahaja amalannya berpaksikan kepada kalimah ini, mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, maka jawapan dia adalah fil hayati dunya wa fil akhirah. Dunia berpegang pada kalimah, maka awal kepada kehidupan akhirat apabila dia masuk di dalam kubur, malaikat datang bertanya soalan dalam kubur, maka terus dia akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ sahaja telah ada jawapan terhadap soalan di dalam kubur. Bila ditanya man rabbuka, siapakah Rabb kamu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Rabbi Allah, Rabbi ya Allah. Siapakah Nabi kamu? Muhammadur Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Nabi. Apakah agama kamu? Amalan aku di dunia berpaksikan kepada ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah dia Islam. Selesai. Jadi orang yang boleh jawab soalan dalam kubur ni tuan-tuan, ialah orang yang mana hidup dekat dunia ni, hati dia ni akan berpegang, berpaksikan kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini akidah asas kepada iman, asas kepada iman. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dapat mendatangkan islah kepada orang beriman adalah solat. Solat ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling penting, yang paling utama lepas iman. Lepas mengenal Allah, maka lepas tu solat ni kena jaga. Tidak ada mana-mana perintah Allah yang dikaitkan dengan kufur melainkan solat. Tak ada mana-mana. Orang yang menunaikan solat mendapat pengampunan daripada Allah. Yang jaga solat dia 5 waktu, mengikut cara dan sunnah Nabi. Allah tahu manusia ni tak lepas daripada salah dan zilal, tapi Allah bagi offer, dengan solat ni aku ampunkan dosa kamu. Aqimis salata tarafa'in nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah solat pada masa 2 waktu tepi siang dan pada waktu malam. Dan Allah beri tawaran lepas tu apa dia? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kamu buat, antaranya solat itu, akan menghapuskan sayyi'at yang telah dilakukan oleh kamu. Tapi kalau satu orang tersebut sampai dia tidak menunaikan solat, apa lagi nak dikata pun tak tahulah. Apa lagi nak dikata pun tak tahu. Kalau solat pun tak boleh nak buat, dah lalu sebanyak. Lepas tu tak solat pula. Ada orang tanya, Ustaz, betul ke kalau satu orang yang tak solat ni, semua amalan dia Allah Ta'ala tak terima? Dia punya puasa, dia punya zikir, dia punya mengaji, macam-macam lah amalan lain dia buat kan. Dia punya derma sedekah dia, betul ke tidak? Kalau tanya saya kata betul. Sebab apa? Sebab di dalam satu hadis dijelaskan,
awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah, perkara pertama yang akan ditanya dan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat as-solat. Solat dia akan tanya dulu. Fa in salahat salahat salilu amal wa in fasada kullu amal. Kalau elok solatnya, elok semua amal. Kalau rosak solat, rosak semua amal. Tapi yang Allah Ta'ala tanya dulu ni apa solat dulu. Jadi tuan-tuan, kalau solat tu jam, yang lain tu balik awal, Allah tak pandang. Dia tak ada, oh awak banyak sedekah, banyak buat baik, banyak tolong orang. Tak apa, yang tak solat ni dimaafkan. Tak ada. Solat dia tak lepas, lain semua Allah Ta'ala tak tengok. Sebab Allah tengok solat tu dulu. Hak tu nombor satu. Sebab tu orang yang tidak menunaikan solat tidak ada apa-apa jaminan daripada Allah. Dan dijelaskan al-farqu bainal kufri wal iman tarkus shalah. Farak, pemisah antara iman dan kufur itu tinggalkan solat. Jadi kalau solat tu tak kuat, apa lagi nak dikata tuan-tuan? Bagaimana kedudukan satu orang Islam tu kalau tidak ada solat? Apa lagi nak dikata? Tak boleh nak kata apa dah. Balik Allah. Sebab tu solat tu kena jaga betul-betul. Yang paling utama sekali, solat fardu subuh ditunaikan mengikut cara dan sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Subuh ni paling ditekankan. Sebab kan pertama, kalau satu orang tu boleh datang masjid waktu subuh, InsyaAllah waktu lain tu lebih mudah. Kalau subuh lepas, lain semua InsyaAllah lepas. Jadi subuh. Dan kelebihan dan ganjaran solat subuh ni, kepentingannya banyak sangat. Kepentingan disebut dalam hadis. Di dalam Quran juga dijelaskan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, peliharalah kamu akan solat-solat kamu. Jaga betul-betul solat kamu. Was salatil wusta. Bila sebut solat, mana solat 5 waktu. Wassalatul wusta, dan solat wusta, solat pertengahan. Berdirilah menghadap Allah dalam keadaan khusyuk. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wusta, pertengahan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang dimaksudkan dengan solat wusta tu? Apakah dimaksudkan dengan solat wusta? Jadi jumhur ulama, jumhur sahabat Nabi mengatakan solat wusta tu solat subuh. Kalau 5 waktu solat tu, subuh tu dah termasuk. Tapi bila diulang sekali lagi wusta tu solat subuh tu, maknanya yang subuh ni ditekankan lebih lagi. Walaupun ada juga pandangan mengatakan solat wusta yang memberi makna pertengahan adalah solat zuhur, sebab dia duduk tengah hari. Ada pendapat mengatakan solat asar, sebab bila kita bangun pagi subuh sampai isyak, asar ni duduk tengah-tengah dalam 5 waktu. Zuhur tu sebab dia tengah hari. Tapi pendapat majoriti jumhur ulama sahabat, termasuklah jumhur 4 mazhab, mengatakan wusta tu solat subuh. Kenapa tuan-tuan? Kerana di dalam Islam
Hari ni kita bermula daripada maghrib. Faham? Mula daripada maghrib, hari bulan. Bila raya tu, kita tak raya siang, malam baru raya. Ada orang yang raya siang, baru malam baru raya. Tak ada. Raya buka puasa tu malam raya, orang pagi. Hari mula pada maghrib, berakhir sebelum maghrib. Itu hari dalam Islam. Jadi solat pertama dalam mana-mana hari ni bermula dengan solat maghrib. Lepas tu solat isyak. Dua tepi siang, maghrib dan isyak. Maghrib isyak ni waktu dia dekat-dekat. Dan maghrib dan isyak ni pada sesetengah keadaan dia boleh jamak, boleh berkongsi masa dan waktu. Lepas selesai isyak tak ada solat fardu. Waktu berehat sampailah subuh esok. Subuh esok ni dia tak boleh jamak dengan mana-mana, dia sendiri dia. Waktu dia pula berada di pertengahan antara malam dan siang, betul-betul tengah. Lepas solat subuh tu pun tak ada solat apa-apa lagi, solat fardu sampailah zuhur. Betul-betul duduk tengah-tengah. Bila masuk waktu zuhur dan asar ni waktu ni dekat-dekat dan boleh dijamakkan bila ada uzur dan keadaan-keadaan tertentu. Boleh berkongsi waktu zuhur dan asar. Jadi dia berada di akhir hari di dalam Islam. Maka daripada pandangan ini, majoriti kebanyakan ulama mengatakan al-wusta itu adalah solat fardu subuh, yang mana keutamaan dan kelebihannya ditekankan daripada solat yang lain. Apabila dan juga dijelaskan dalam hadis, apabila satu orang Islam bangun berwaktu pagi, terus menuju ke masjid, maka dia membawa bendera iman. Tempat pertama yang dia tuju bila bangun pagi. Apabila satu orang tersebut bangun pagi, dia tidak pergi ke masjid, tapi dia terus pergi ke pasar, pergi ke kedai, pergi ke pejabat, pergi ke tempat lain, maka dia membawa bendera syaitan. Kerana dia tidak mulakan paginya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solat ni kena solat ikut kaifiat dan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam solat ada satu kekuatan, satu kemampuan, kekuatan dan kemampuan untuk mengislah satu orang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ni dapat mencegah daripada fahsyak dan munkar. Fahsyak maksud dia dosa hati. Munkar maksud dia dosa yang zahir. Itu dipanggil fahsyak dan dipanggil kemungkaran. Jadi apa ubatnya terletak pada solat tu. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita ni ada apa-apa amalan yang kita rasa tak betul, kita baiki solat dulu. Baiki solat, InsyaAllah amalan yang tak betul tu dapat jadi betul. Baiki solat dulu. Ada ulama kalau ada apa tak kena, solat saya tak betul gini, solat tak betul. Kalau solat tak betul, amalan lain pun tak betul, maka bagi solat. Khusyukkan diri dalam solat. Jaga berjemaah. Orang yang jaga solat berjemaah ni banyak sangat kelebihan dan keutamaan dia. Di dalam satu hadis dijelaskan, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin. Barang siapa yang solat kerana Allah selama 40 hari secara berjemaah, yudriku takbiratul ula, dalam keadaan mendapat takbir yang pertama selepas imam bertakbir, kutibat lahu bara'atan, ditulis baginya dua ketetapan. Bara'atun, dua kelepasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, lepas daripada api neraka dan lepas daripada sifat munafik, sifat tak elok, akhlak yang buruk yang Allah beri lepas. Pertama, lepas daripada bara'atun minan nar, lepas daripada api neraka. Dan jaga solat 40 hari. Miss sekali, kira balik semula 40 hari. Takbiratul ula ni macam mana tuan-tuan? Bila qomat tu dah ada dalam saf lah.
berat kan. Tetapi mudah bagi orang yang bersungguh-sungguh nak buat. Buat dah 38 hari, 39 hari, sikit kali tiba-tiba sakit perut ataupun tertidur tak sedar. Kira balik semula. Tapi usaha perlu ada. Usaha perlu ada. InsyaAllah. InsyaAllah pun dah masuk, insyaAllah. Dan kita niat dekat azam, insyaAllah, untuk kita jaga iman dan amalan kita setiap hari. Jaga zikrullah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya habiskan majlis kita pada malam ini, berapa tu saya buat satu tabung untuk semangat kepada sekolah tahfiz yang saya asaskan sejak 13 tahun lalu. Ada projek pembangunan kita melaksanakan tak lama lagi, itulah juga untuk pelajar-pelajar miskin dan yatim sama-sama lah kita bantu. InsyaAllah semoga Allah memberkati dan membuka rezeki kepada imam-imam, insyaAllah. Apa yang baik adalah daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan saya. Tutup nanti tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.